Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kata Syarah rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Jadi pelajaran kita ni masih lagi dia menyatakan kelebihan segala fardu. Lebih fardu di atas hak sunat. Banyak dia disebut. Maka panjang lagi mari siapa di kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata sahabat dan beberapa kata ulama. Maka yang diartikan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Maklum hadis ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sembahyang itu tiang agama. Semaya yang kita ada semaya adalah as-salah. Sama ada semaya hak wajib, semaya sunat. Tak ada kira semata-mata semaya. Semaya yang dikandaki sini kerana dia menyatakan faridah, iaitu semaya hak 5 waktu. As-salah iaitu semaya, ibadat semaya. Beberapa perkataan dan perbuatan yang dimula dengan takbir disudahi dengan salat, itu semaya pada syarak. Beberapa perkataan dan perbuatan dimulakan dia dengan takbiratul ihram, disudahikan dia dengan salam. Itu makna semaya. Kalau itu bermula semaya itu ialah tiang agama. Yani asal bagi agama, humi bagi agama ataupun pokok bagi agama. Sabit pun boleh katakan asal bagi agama, pokok bagi agama, humi bagi agama. Kerana sembahyang itu, kerana bahawa semaya itu mentahkikkan bagi kehambaan, mentahkikkan, membenarkan bahawa kita hamba Allah. Dengan semaya inilah, dengan kita semaya tunduk bengah rokok sujud inilah, mentahkikkan, menjadi sungguh tikan kita ni hamba Tuhan. Kita ni abdul, orang panggil. Hamba-hamba tu kena khusyuk dan tawaduk, merendahkan diri kita, sujud anggota yang kita yang maha sekali pada tempat, ia hina sekali di bumi. Tok muka kita di bumi. Waktu sujud tu lama tahqiq, membenarkan
bahawa kita tu hamba Allah. Nah, itu boleh katakan iaitu semaya tu tiang agama, asal bagi agama. Kerana semaya itu mentahkikkan bagi kehambaan. Itu lagi mentahkik sebenar, menunjuk bahawa kita tu sebenar sungguh kita tu hamba Allah. Dan menunaikan hak ketuhanan. Menunjuk bahawa semaya itu kita menunaikan hak kewajipan atas kita terhadap Tuhan. Yang kita mengaku bahawa Tuhan kita al-ilah, la ilaha illallah. Allah ialah Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar yang bersifat dengan istigna, iftikar, mustahikul ibadah, wajibul wujud. Itu Tuhan yang sebenar. Nah, Tuhan yang sebenar yang bersifat dengan apa? Istigna, terkaya. Tuhan kita lepas serba-serbi. Tuhan yang sebenar iaitu istigna ataupun ghaniyun anil alamin. Tebak akidah. Nah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Allah Ta'ala haja Tuhan yang sebenar. Lagu mana Tuhan yang sebenar? Satu zat. Balik dia tu lepas serba-serbi. Lepas daripada tukai yang menjadi, lepas daripada tupai di benda yang lain, lepas daripada mereka yang menolak kekurangan. Apa deh? Itu istighna. Iftikar, iaitu semua makhluk, semua perkara lain pada Allah yang dikatakan makhluk, tak boleh lepas dengan Tuhan. Berhajat pada Tuhan, pun ke Tuhan. Itu nak iftikar. Nah, tu, iaitu bersifat dengan istighna, iftikar. Lagi pula Tuhan yang sebenar wajibul ibadah. Iaitu Tuhan yang wajib kita semua. Yang wajib, mustahikul ibadah. Mustahikul ibadah yang patut kita semua. Satu zat yang patut kita semua. Ada pun Tuhan yang lain tak patut kita semua. Yang keapanya wajibul wujud. Inilah makna Tuhan yang sebenar. Istighna, ibtikar, mustahikul ibadah, wajibul wujud. Bersifat dengan istighna, terkaya, lepas serba-serbi, dan semua perkara yang lain tak lepas pada dia. Satu zat yang wajib ada, satu zat yang kita sembah-sembah. Maka semaya inilah mentahkikkan bagi kehambaan. Sebenarkan bahawa kita tak hamba Tuhan sungguh. Turut apa saja hak Tuhan suruh, turut apa saja hak Tuhan larang. Dan menunaikan hak ketuhanan. Menunaikan akan hak, akan perkara hak Tuhan paksa di atas kita kena buat, hak Tuhan paksa di atas kita kena tinggal. Kira kita. Payah kita mana ni? Mentahkikkan bagi kehambaan dan menunaikan hak ketuhanan. Dan sekalian ibadat yang lain, iaitu yang lain pada semaya itu. Ibadat mana tiap-tiap kata perbuatan yang terhati nak sah malaikat dengan niat. Itu ibadat. Perkataan perbuatan yang terhati nak sah, iaitu dengan niat. Dan niat. Dan sekalian ibadat yang lain pada semaya, sama ada puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi. Dan sekalian ibadat yang lain pada semaya itu wasilah bahasa Arab tu. Wasilah tangga tu wasilah. Tangga yang menyampaikan kepada mentahkikkan bagi ruh tu. Wasilah tangga wasilatun, iaitu tangga yang menyampaikan kepada mentahkikkan bagi rusia semaya. Ibadat lain pada semaya ni, puasa, zakat, haji ni menjadi tangga ya. Tangga yang menyampaikan kepada membenarkan bagikan menyampaikan kepada mentahkikkan bagi rusia semaya. Ya semaya ada rusia. Ada perkara yang sulit yang tak siapa tahu melainkan Allah. Ada semua rusia sujud,
Rusia rokok. Segenak rukuk ada Rusia belaka. Rusia takbir. Tu deh. Tu. Orang panggilnya ibadah hak lain, ibadah semaya ni menjadi tangga bagi untuk nak menyampaikan kepada membenarkan bagi Rusia semaya. Tu dia. Nah, kalau sulit-sulit dalam semaya tu. Habis. Maka barang siapa mendirikan semaya, yakni siapa dia kerja semaya, maka sungguhnya mendirikan agama. Berarti orang itu menegakkan agama, mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan semaya, maka sungguhnya orang yang tinggal semaya itu merutuhkan agama. Wak kena ke agama, punggah agama. Supaya orang umur punggah umur dah. Orang tak semaya ni supaya orang punggah umur dah. Nah, semaya ni sebagai tiang agama. Dibandingkan dia seperti tiang rumah. Nak jadi rumah, nak tok muka lain sana itu, nah, nak tok halal, tok rasuk mesti kena ada tiang. Begitulah. Siapa dia nak buat ibadat yang lain mesti kena ada semaya. Kalau siapa dia tak semaya, ibadat yang lain tak ada orang nak letak di mana. Supaya rumah tak ada tiang. Tak jadi rumah dia tak ada tiang. Puasa kalau tak semaya, puasa saja. Puasa saja. Waktu ni baik wah ni khairat ni kalau tak semaya tak ada orang nak letak di mana. Nah, kerana tiang tak ada laksana rumah, tak ada tiang. Tu dia. Sebab itulah jangan tinggal sama sekali semaya. Semaya malah dok langsung banyak tinggal. Maka ibadat yang lain tak ada kena letak di mana. Nah, rajin zikir, rajin buat khairat, rajin pergi buat umrah, tapi semaya dok tinggal alik-alik. Tak ada orang letak mana amalan. Nah, ada orang letak bang, utuk lalu dah. Betul kata faman tarakaha faqad hadamadi. Siapa dia tinggal semaya maka orang itu merutuhkan agama. Nah, itu dia. Dan barang siapa meninggalkan akan dia ke semaya maka sungguhnya barang siapa tu merutuhkan agama. Maka berdiri agama itu tiada ada malaikat dengan semaya. Berarti kita beragama Islam. Nah, kita beragama Islam, menganutkan akan agama Islam. Maka Islam ke mana tak semaya? Nama Islam saja, Islam saya wapai itu ya, bukan katanya Islam sebenar dah. Islam bakar gitu yalah. Bukan Islam sungguh tidak lah, Muslim sungguh tidak. Muslim sungguh tidak kena semaya. Berbeza Islam dengan kafir semaya. Kalau tak semaya, tahu nak beza. Nah, tu. Orang kita ni orang Islam tak ada semaya. Supaya orang kafir tak ada semaya, nak beza tak boleh. Perbezaan antara kafir dengan Muslim semaya tu. Nah, kita orang Islam biar waktu hadap ke masjid. Tak ada masjid pun tak ada mari kok wak tak ada mari tahu jadi gapo. Nah, ini nak ayat katanya semaya inilah perbezaan antara Muslim dengan kafir. Sebab itu jangan tinggal sama sekali semaya. Nah. Itu dia. Maka berdiri agama itu tiada ada malaikat dengan semaya. Seperti bahawasanya bandingannya seperti bahawasanya rumah kena belakang rumah tiada berdiri malaikat dengan tiang. Tak boleh diri rumah malaikat kena ada tiang. Dia tak ada tiang nak berdiri tak gapo, tak jadi rumah, orang tak panggil rumah pun tak ada tiang. Nah, maka tak jadi Muslim malaikat tak semaya. Kan itu. Tak jadi Islam malaikat dengan semaya. Dengan sahabat semaya inilah menjadikan kita tu Muslim sungguh ti. Ya tu ya. Orang tak semaya ni baik tu katanya
mana man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Ada setengah ulama-ulama lah sikit sangat ya yang mengatakan kufur. Barang siapa tinggal semaya dengan sengelai semata-mata malah maka kufur nyata-nyata. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i bukan kufur seperti kufur nikmat tu je. Nak raya kata berat buku tak semaya deh. Maka semaya ni dia kena latih. Nak ui rajin, nak ui jadi kemaruk, kena latih dia halus lagi. Sebab tu kena didik di kecil-kecil lagi kawan anak cucu kita ui biasa semaya. Hak boleh pipai mari ke masjid tu kena pipai dah. Ui biasa dia ui orang panggil tamrin latih. Mari semaya sekali kita. Kita mari masjid dia pun mari. Bila kita kembali ke rahmatullah dia mari. Tak ayah aku tak ada dah. Nabah aku mati dah aku pula mari. Habis tu kita kena pipai. Ni orang panggil tarbiyah. Wajib di atas kita tarbiyah. Deh. Alimu auladakum wa adibuha kena ajar dak. Tak mari dari rumah mari jalan kaki mari tiap-tiap waktu. Nah, kena ajar, nak asuh. Halapih budak ni lah, halapih kecil ni lah kita kena asuh. Supaya nak mendirikan agama pula dalam kampung. Wida semua orang panggil hilang patah tumbuh bergati. Nak sini ya. Nak dihilang patah tumbuh bergati. Kita mati dia mengganti pan. Hak tua tak ada dia mana cah mati. Habis tu kena asuh mari di budak lagi. Jangan kharik buku tu. Hak mana nampak boleh pelajar-pelajar nampak boleh kena suruh. Kena hajar. Tok imam, tok khotib, tok bila kena hajar lapai budak-budak ada pondok suruh mari jadi tok imam. Jangan dia kedekuk buku tok imam ni. Dia kena hajar. Kena latih mari baca ketubah bersupa jangan kita dak pegang. Jangan. Ya kita kena latih bila kita perut mati orang panggil hilang patah tumbuh berganti lalu. Ayah kena lagu tu yang ada buat kari hak lapis ada apa jadi ada tamnai ni tak leh. Ya kita kena boleh belaka hajar dia ni. Nah. Dalam kampung dah. Dan kita tak ada. Siapa dia? Noi biasa. Jadi tu imam bersupa. Nah, we jadi paisa. Tapi itu di pondok tu dia ya asap. Tukar dia tak ada demo. Kalau dia ada tak apalah. Kena lagu tu. Nah, ini orang panggil kampung jadi maju. Kampung yang berjaya. Silih semua. Buku ketebak kena silih semua. Tu imam pun sepatulah juga. Deh kita kena isih. Kerana orang pandai banyak, ada dai. Biasa. Lagu tu. Ni panggil tarbiyah asap deh. Habis. Nawi biasa. Ya kena biasa supaya kata semaya sunat rawatib. Kita kena biasa, kena ajar. Kalau tak ajar sampai ke mati. Maya fardu saja, sunat tak buat. Kita kena ajar. Kalau kita duduk saja, maya sunat isyraq. Maya sunat duha, biasa-biasa itu. We biasa makan orang panggil barulah berahi. Dia tak ada biasa makan. Dia jadi tak berahi gitu. Nampak deh. Habis kata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seorang laki-laki apabila semaya bahawa seorang laki-laki seorang perempuan ikutlah orang panggil syaksun rajulun dengan makna syaksun sini bahawasanya seorang laki-laki apabila semaya dan kesalahannya jadi dan bermula kesalahannya yakni segala dosa-dosa tidak lagi kena ada dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak cucu tu ada salah. Tapi sebaik-baik salah tu taubat dengan Allah. Kena ada taubat semua. Bahawa kita tak lepas ada salah. Ada salah dengan Tuhan. Kalau tak ada salah dengan Tuhan, Nabi dan Rasul. Orang panggil al-maksum. Ia suci bersih daripada dosa. Dua tu yang tak ada salah. Nabi dengan Rasul. Lain pada tu salah. Tapi dia mau salah taubat semua. Apabila semaya
bahawanya seorang laki-laki apabila semaya ia dan kesalahannya dan bermula segala dosanya dihantarkan, diletakkan ke mana dihantar, wudi'a, diletakkan akan dia di atas kepala. Maknanya kita semaya saat ni segala dosa kita ada di atas kepala. Baik tak dari pagi sampai petang, baik tak dari sampai pagi sampai tengah hari, dosa kita penuh di atas kepala. Penuh sekalian tubuh badan kita. Dosa penuh kalau nampak tengok cemar. Supaya cemar kena seluk, kena taik lembu patut dah. Mai asmai haluro. Nah, tu dia. Bila kita mari semaya, dia kata dan kesalahannya dihantarkan di atas kepala. Segala dosa tu baik di pagi sampai tengah hari penuh atas kepala. Maka tiap-tiap sujud, tiap-tiap kali kita sujud, gugur kesalahannya, gugur, luruhlah segala dosa kita di atas kepala. Ni orang panggil orang rajin semaya, dosa tak ada. Dosa kecil ada pun dosa besar tak tu baik. Malaikat dengan taubat. Ingat deh, hak tu gugur tu dosa kecil. Sora irun orang panggil. Sumazunu do indana kismani sawiratu kabiratu fasani. Dua tu ya. Dosa di sisi ahli sunnah wal jamaah ada dua. Dosa kecil, dosa besar. Maka dosa kecil itulah yang gugurnya. Ada pun dosa besar kena taubat. Anak gugur kena taubat. Taubat cukup rukun syarat. Semua dosa ada atas kepala kita saat ni bila kita sujud gugur. Maka tiap-tiap kali sujud gugur kesalahannya, gugurlah segala dosanya. Hingga habis sekaliannya, habis lecing. Sampai tu bila orang rajin semaya semua. Lebih lagi pula tambah semaya sunat rawatib, semaya witir, semaya tahajud. Hak dapat tengah malam, hak tu lah gugur. Banyak kali sujud maka gugur semua. Tiap-tiap kali sujud gugur. Tujuh pula gugur. Tengah siapa habis. Bila acak kali sujud, berkali-kali kita sujud, maka gugur habis. Itu kata hadis. Tiap-tiap sujud gugur kesalahannya, hingga habis kalian kesalahan. Tu deh. Bila kita dengar dah malam ni goyak kata gitu, maka duk tak kita dah lah. Duk tak hidayah dan taufik. Duk di atas hati kita Tuhan buka kedak hidayah. Buka kedak jalan berasa ni, jalan nak pergi ke syurga. Rasa rang ke tak rang. Situ. Atuh kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Tuhanku bagi olehmu hidayah kepada aku. Bukalah bagi aku jalan yang lurus, jalan nak pergi ke syurga. Nampak deh? Dan dikatakan barang siapa mengekalkan atas maya 5 waktu ini, barang siapa tak ada kira lah sini jatuh ke tina tak ada kira, tapi kena ke sini jatuh lah, tapi makan baik. Barang siapa mengekal, kita mengekalkan tak utuh langsung sokmo tu mengekal istiqamah. Barang siapa mengekalkan atas maya 5 waktu ini, 5 waktu ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, mengekal di dalam berjemaah, hal keadaan dia tu berjemaah, tak utuh langsung jemaah. Ingat deh. Ingat deh ni. Siapa dia mengekalkan atas maya 5 waktu ini, hal keadaan di dalam berjemaah. Jemaah semua tak bisa tinggal langsung jemaah. Bertahun-tahun dia jemaah tak bisa putus langsung. Mereka dengan uzur, dengan capek, dengan sakit. Hak tu dibenarkan uzur, dibenarkan beradu. Kalau tak ada capek mana, tak ada uzur pun, maka tak tinggal langsung maya berjemaah. Tu dia. Apa ganjarannya? Diberi akan dia 5 perkara. Saya Tuhan beri kepada orang hak semaya jemaah tak utuh langsung. Tuhan beri ke dia 5 perkara. Nascaya diberikan akan dia, akan barang siapa tu
akan 5 perkara. Orang semaya jemaah tak putus langsung-langsung, Tuhan beri ke dia 5 perkara. Tak beri kepada orang lain. Tak boleh. Walaupun orang ni sesak sekalipun, perih sekalipun, bukan kaya, orang sesak sekalipun Tuhan beri. Bukan Tuhan tak ada tilik, buku kaya, buku kedai, buku sakai. Tilik di amalan dia. Tuhan tilik akan hati. La yang zuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yang zuru ila qulubikum. Tuhan tilik di hati kita dan amalan kita. Ya, walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, dan amalan kita. Pertama, 5 perkara gapo Tuhan beri. Pertama, diangkatkan daripada barang siapa mengekalkan semaya jemaah 5 waktu tak putus langsung-langsung ni, diangkatkan, ini tidak diangkat, dibuangkan daripadanya akan kepicikan kehidupan. Maknanya orang ni, orang semaya jemaah tak putus langsung ni, hidup dunia tak jadi picik. Mudah cari makan, tak ada langsung bosan dalam perut buku, tak ada. Mana kerjaan dia tu mudah, rezeki pun murah. Jadi tak ada kesusahan buku cari makan. Ni Tuhan jamin ni. Yang pertama. Ingat deh. Tak usah bosan. Asalkan kita rajin semaya jemaah. Orang panggil Tuhan akak buai tu kepicik kesusahan tu. Kesusahan jadi berasa sesak, berasa tak ada nak makan, tak ada buku tu. Nampak deh? Pertama, diangkat, dibuai. Angkat buai tu baik. Daripada seorang tu akan kepicik, akan berasa payah, akan berasa sesak, berasa payah cari makan, tak ada. Tu kepicik kehidupan. Hai deh. So, itu dia. Yang kedua, diangkatkan seksa kuburnya. Nah, yang kedua diangkatkan akan seksa kuburnya. Dua ni sakit ni, mesti kita kena pergi sana. Al-qabru raudatum min riyadil jannah wa hufratum min hufarin nar. Kubur-kubur ni satu kebun daripada kebun syurga, ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Bagi orang yang amalan yang salah, maka kubur kita nampak ya kubur. Sebenarnya satu kebun daripada kebun syurga. Bila kita masuk dalam kubur, buka pintu kubur, nampak syurga. Tu raudatum min riyadil jannah. Wa hufratum minhu fariniran. Bagi orang celaka, orang yang mati tak ada amalan langsung, masuk le kubur, buka, nampak neraka. Satu lubang daripada lubang neraka. Al-qabru raudatum min riyadil jannah wa hufratum minhu fariniran. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan minhu fariniran. Bila kita pergi kepada orang mati, berdoa ke dia, ya Allah, ya Tuhanku, jadi olehmu akan kubur orang ni satu kebun daripada kebun syurga. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan akan menjadikan kubur orang ni satu lubang daripada lubang neraka. Ni doa kita baca kepada orang hak kita duk tengok dapat mayat-mayat ataupun duduk di kubur, kita doa dia, ya Allah, ya Tuhanku, hendaklah kau jadikan kubur orang ni satu kebun daripada kebun syurga. Janganlah engkau menjadikan kubur ini satu lubang daripada lubang neraka. Ada. Kali itu bila siapa dia mengekali semaya jemaah tak putus langsung. Jaminan yang keduanya Tuhan akan seksa kubur. Itu dia. Ayat ketiganya, diberi surat amalnya dengan tangan kanannya. Di akhirat esok timai dia mau bagi cek. Timai ni tempat riuh ni melaung kemak Allah, bunyi kemak Allah tu menangis macam-macam lah. Bagi orang tua, orang butung, orang bahagia. Ya dua aja manusia ni, dua aja. Fauzus sa'id indana fil azali kaza saki yusumalam yantakili.
Manusia terbagi pada dua, bertuah dan celaka. Bertuah sedia kala lagi Tuhan menentu orang ni bertuah. Celaka sepatut juga Tuhan menentu sedia kala lagi orang ni celaka. Dua tu yang manusia, bertuah dengan celaka. Maka orang tua, orang yang terima tekad dengan tangan kanan, dia tekad syurga tu. Dia akhirat esok malaikat bagi panggil kita Muhammad, nama Muhammad bin Abdullah. Panggil kita pergi terima tekad dengan tangan kanan. Oh, apa ramah, suk ramah. Maka setengah daripada sebab ia nak boleh terima tekad dengan tangan kanan, kita duduk di dunia sembahyang maaf tak butuh. Tak butuh mai maaf. Nampak deh. Diberi surat amalnya dengan tangan kanan. Ada pun kalau terima balik tangan kiri, hak teruk lagi terima balik belakang. Orang Islam terima balik kiri ya. Orang kafir terima balik belakang. Itu dia. Itu mengikut hadis lah sebutnya. Ayat keempat. Ayat keempat lalu atas sirat. Lalu di atas titik sirat seperti kilat yang menyamar. Ni barang siapa mengekali semaya berjemaah tak putus langsung-langsung, maka yang keempatnya Tuhan beri di akhirat esok ni, lalu di atas titik siratul mustaqim seperti kilat yang menyamar. Sirat kaza siratul ibadu mukhtalif mururuhum fasalimu wa mutalih. Saya ada baca tu bagi mati Jawarah. Tu wajib di atas kita iktikad bahawa sirat ialah perkara sengoti talih siapa eka. Wajib kita beriman bahawasanya ada sengoti sirat. Apa sirat? Jisrun mamdudun ala matni jahannam. Yariduhul awwaluna wal akhirun. Tu takrif dia. As-sirat huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam. Yariduhul awwaluna wal akhirun. Titik sirat ni satu getok, satu jembatan. Duk tak mulut dengan kau. Lalu kau tu semua umat-umat Nabi dulu dan umat-umat baru. Baik dari umat Nabi Adam sampai ke umat Nabi Muhammad. Lalu kau tu semua. Nak pergi syurga, nak lalu atas titik sirat. Tu maknanya satu jembatan yang duk di atas mulut dengan kau. Semua umat lalu kau tu berlaku. Umat Nabi dulu, umat Nabi Muhammad supaya. Kemudian ada pada di bawah dia nama bahasa Arab kata akali bawah akali, pegahat. Siapa dia lalu pegahat tu? Dia pegahat tah titik sirat. Orang lalu tak ada amal tak langsung, pegahat tu gerah tu. Akali bagi. Gerah tu. Tu lain akal tu. Tu dia deh. Kemudian siapa dia mengekali semaya otak dunia tak tinggal langsung. Lalu atas titik seperti kilat yang menyamar pihak derahnya. Sirat sana jauh. Kalau kira jauh jarak perjalanannya 1,500 tahun. 500 lah naik, pergi saja 500 tahun, turun saja 500. 1,500 tahun. Atau hadis ya. 1,500 tahun perjalanan. Jauhnya 500 tahun naik saja, pergi saja 500, turun 500, 1,500. Tu sirat ingat tu. Kalau itu nak wilpah daripada sirat. Iaitu kita berlalu tak titik sirat tu seperti kilat yang menyamar. Hak nombor 2 ringan sikit seperti kuda yang derah. Nombor 3nya kurang sikit seperti manusia yang lari derah. Kurang lagi seperti jalan kaki. Jalan kaki teh. Kurang lagi mengesok. Mana hak mengesok ni hadut akali dak herat tu ni. Mengesok seru. Siyo weh. Ti tengok di akhirat esok lah. Siapa dia gedebel sakit tak dunia, tengok di sirat mengesok tak ada jalan kau. Walaupun kita pernah tak dunia ni patak su, tapi di akhirat esok lalu tak sirat, seperti kilat yang menyamar. Orang tak nilai. Tak dunia ni belalah. Walaupun kita pernah duk patak su pada orang, tapi di akhirat esok, ni nak sini.
Walau putah dunia ni kaya raya seperti Raja Permaisuri sekalipun. Bila siapa dia meniti tahti siratal mustaqim, mengesang raja tu mengesang. Rak tamu teri tu mengesang. Doli Maharaja dia mengesang. Ini hari kita tambah sekali. Doa pada Allah, janganlah akan menjadi seperti balah tu. Kita ni. Kali itu nawi jalan tahti sirat seperti kilat yang menyamar, kita mengekali semaya jemaah tak utuh langsung-langsung. Besok tak. Terah tengok dalam bulan puasa sebulan je. Puak kita semua ni. Dalam kapal upah ni. Siapa dia tak bisa tinggal langsung. Mai tak dari awal puasa suk sampai raya tak putus sewaktu pun semaya jemaah. Sakit dia ni. Tu dia. Tak ada kira dah siapa dia. Terah tengok. Boleh sebulan je. Bulan puasa kita katanya. Tak bisa butuh langsung-langsung. Payah juga tu. Bukan kata mudah dak lah. Habis. Yang kelimanya masuk syurga dengan tiada hisab. Ni. 5 ni lah Tuhan hadiah beri kepada orang yang semaya jemaah tak butuh langsung-langsung. Yang akhirnya masuk syurga dengan tiada hisab. Dengan tak ada kena periksa apa. Tengok itu. Bukan tak ada hisab langsung. Kalau mengikut ada hisab semua. Tapi tengok itu hisab. Pai cen lalu dah. Napa lagi? Bukan kata belak, buka suri tak. Buka jabe belah jabe dak lah. Tengok itu ya. Ni panggil birai hisab. Orang panggil masuk syurga dengan tak ada hisab ataupun kena hisab tapi sikit-sikit. Nampak deh. Sekali lagi. Riwayat daripada Hasan Basri. Seorang tabi'in ni Hasan Basri, seorang tabi'in seperti Yusuf, Nabi Yusuf. Kata-kata riwayat dia lah. Hasan Basri seorang yang comel, ulama yang sangat comel, seolah kata seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Hasan Basri. Riwayat daripada Hasan Basri bahawasanya Nabi SAW bersabda. Nabi kata, maukah? Nabi kata pada sahabat dia lah. Maukah? Ini adakah kamu nak? Tu maukah? Maukah? Ini adakah kamu rasa nak? Nabi tanya. Maukah aku khabarkan kamu dengan yang terlebih jahat? Manusia. Mencuri. Tidak gitu. Maukah aku khabarkan kamu dengan yang terlebih jahat manusia mencuri? Hasan Basri riwayat kata, Nabi kata pada sahabat. Nabi tanya pada sahabat, "Hei sahabat, ashabi, maukah adakah mu berasa nak? Puakmu berasa nak ke tak? Aku nak royak pada puakmu akan orang yang terlebih jahat ni sebab curi. Orang curi, yes dia jahat sekali curi. Curilah, tapi yang paling jahat sekali curi. Mu nak tahu tak? Siapa dia orang biasa mana? Orang yang curi terlebih jahat buku curi tu. Orang curi nombor 1 dah lah. Jahat sungguh. Nak lawan dia tak ada gerah dah. Itu maknanya. Maukah aku khabarkan, aku nak royak pada puakmu dengan yang terlebih jahat manusia curi. Manusia yang paling jahat sekali buku curi. Mu nak tahu tak apa dia? Orang lagu mana? Semua mereka itu, tanya mereka itu. Semua mereka itu sahabat, tanya mereka itu, siapa ya Rasulullah? Siapa dia tu orang curi hak jahat sekali? Siapa dia tu ya Rasulullah, orang curi hak jahat sekali, yang paling jahat sekali siapa dia tu? Puak sahabat tanya pula Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya terjawabnya Nabi, yaitu orang yang curi hak nombor 1 jahat sekali, yang mencuri daripada semayanya. Tu dia. Orang curi dalam semaya. Ni lah hak nombor 1 curi hak jahat sekali, tak ada nak lawan jahat. Dia sebab curi. Iaitu orang curi dalam semaya.
Ada juga curi les mayit. Lah mana? Semua mereka itu tanya mereka itu, ya Rasulullah. Dan betapa mencuri daripada semaya. Lagu mana curi les semaya ya Rasulullah, buat kami tak erti weh. Orang curi les semaya ni lah orang curi hak jahat kali. Lah mana ya Rasulullah? Kita ni ada ke tak? Curi masuk dalam orang curi ke tak ni? Sebenarnya ya, tadi semua mereka itu. Dan betapa mencuri daripada semaya. Lagu mana orang curi les semaya ni? Sebenarnya Nabi tiada mentamamkan daripada rokoknya dan sujudnya. Ni orang curi les maya ni lah nombor satu pencuri. Nombor satu dah orang curi, iaitu curi les maya. Lah ana Rasulullah jawab kata, orang yang semaya tak sempurna rokok, tak sempurna sujud. Nah, rokok tak ada tamak ninah, sujud tak ada tamak nina. Orang panggil semaya tak ada belajar lah, semaya tiru. Sebab itu kena cermat buku semaya, buku rokok kena imalat. Maknanya mentamamkan jadi sepenuh rokok, iaitu pisah mai hak nombor satu. Bunga taik dengan pala wisamu. Tepar buat baca pun supa. Bakai daripada rokok pun jangan tangi hayung kayung. Jangan lagu tu. Maksud sini belajarlah jadi comel. Rokok jadi comel. Baca dari rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan duk baca wak laju-laju tak tukalu itu kena gatik tak kena gatik subhan. Subhan ni kata subhan baik kata ku babalah. Subhan baca wak kena subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca wikna. Rokok wikna wisamu antara pala dengan ngotik wisamu. Ni kole pala tu petekak hayah semulah. Jogau naik supaya kura duk jalan dah. Pokorang tu. Tadi tak sepenuh bagi. Sujud pun supaya itulah sujud anggota 7. Dua pala lutut, dua jari kaki, dua tapak tangan, satu dahi. Awak kena molek. Kalau rokok tak molek, sujud tak molek, tak ada temane cocah-cocah. Orang panggil orang ni curi lah semaya. Sejahat-jahat pencuri dia ni. Ni nak kenapa ya? Penisa nombor satu bagi segala nombor satu pencuri. Jahat sekali. Iaitu orang curi lah semaya. Iaitu maksudnya rokok, sujud tak sepenuh. Habis. Maka yang mana kita dengar saat ni hak mesti saat 5 perkara saat ni lah. Iaitu kita bisa kita tua dah ni. Umur 4-50 dah tak ada jalan dah. Umur kita hak Tuhan beri kita sebanyak ni 60. Adakah kita nak hidup lagi 60? Tak dah. Nak hidup lagi 60 tahun Tuhan beri kita 60 je belum. Nak hidup lagi 70 tak dah. Dekat dah. Sebab itulah kita kena bersungguh-sungguh buku ibadah. Jadi rajin, jadi sok aja. Jadi kemaruk sikit. Jadi lalu sikit buku ibadah. Dunia sementara saja. Dunia tu kena buat, tapi jangan berdakwah lah. Kita tua dah ni, banyak ibadah. Balik tengah luar-luar kita tengok Quran katik. Kita tak pandai baca Quran pisah jadi pandai. Kita tinggal dunia ni ada Quran sepatah 2 ke dalam dada. Ni kita tak ada langsung Quran dalam dada. Sikit hebo tak ada. Tengok usung kita pergi kubur duk seorang diri tak ada biar langsung untuk teman kita. Hak duk lama kita Al-Quran. Quran tu sayang kita rapat kali. Duk lama kita waktu kita duk seorang dalam kubur. Ada iaitu Al-Quran. Habis. Maka sekat tu dulu. Dan daripada Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ar-rabtu. Jadi supaya nawi kita sendiri dan kawan anak cucu kita sani jadi lekat ibadah. Wajib di atas kita sebagai bapa. Kena didik kawan anak kita. Anak kita kena didik molek. Iaitu didik sani itu asuh. Yang dikatakan Rob tu orang panggil kena tamak. Kena tamak. Biasa baca dah kali dah. Yang kita kena tamak anak kita. Anak kita kena tamak paling monai perkara. Orang panggil Robtul waladi. Allah bani Robtul aulad. Kita kena tamak kawan anak-anak kita tu. Ne urat ali. Robtul waladi bil ibadah. Kita kena tamak anak kita dengan buat ibadah. Wajib atas kita sebagai pok. Kena tamak anak kita dengan mengerjakan ibadah. So, wajib itu fardu ain di atas kita sebagai bapa. Kena tamak anak kita dengan buat ibadah. Suruh dia semaya. Nah, bila dia saat itu umur 7 tahun kita kata. Kena tamak lah. Suruh dia ibadat, suruh dia semaya. Suruh dia puasa. Itu ibadat. Banyak lagi lah. Yang kedua, kita kena tamak anak kita dengan Quran. Dua Quran. Kita kena asuh anak kita hajar Quran, pandai Quran. Ini dah asuh muka lain. Hajar alih botol, tu lah kena alih botol. Wi pandai alih botol saja wi pandai. Dia mudah datang mengaji. Pandai mengaji Quran dia kena dah lah. Ya kena hantar lagu tu. Jangan kita dah Allah lepas, tak ada tamak langsung. Yang kedua tamak dengan Quran. Kena hajar Quran. Kita sendiri tu. Sebab itulah ibu bapa kena pandai Quran. Kalau kita tak mahu tahu, maknanya kita sendirilah kena hajarnya. Kita sendiri asuh anak kita semaya. Kita sendiri ajar anak kita Quran. Kita sendiri kena ajar. Ada kita tak mandai tu hantar pergi kedai lain. Tu kena atas kau tu, kena asuh kau tu. Kita sebagai pok kena duk mulut kau tu. Orang panggil Rabtul waladi bil Quran Karim. Anak kita pandai kedak Quran. Kalau anak kita tak pandai, salah mari siapa? Kita. Kita. Sekali lagi lagi dia kita tak pandai kita tak ada dah. Anak kita tak pandai Quran. Apakah ia nak hadiah gapo kepada kita? Ada. Kalau anak kita pandai Quran, baca Quran. Ya Allah, Tuhanku, sampailah pahala baca aku ni kepada ayahku. Itu Allahumma ausil sawaba ma qaranahu ila abi wa ummi. Ya Allah, ya Tuhanku, sampailah pahala baca aku ni kepada ayahku dan ibuku. Nampak lagi? Habis itulah kita nak perak, nak tamak anak kita wi pandai baca Quran, wi rajin baca Quran. Wi kemaruk dengan Quran. Ya rajin malah rajin tu. Ya sahabat ya pandai kata. Dia tak pandai nak rajin ke mana? Malah ya tak pandai. Baik tu kena jauh pandai. Kita dah hidup ni ajar. Bisa pergi tamak we pandai Quran. Orang panggil Rabtul waladi bil Quranil Karim. Jangan lupa tu. Satu saat ni kita kena tamak anak kita dengan mengerjakan ibadah. Maya dia tinggal. Yang tiga Rabtul waladi bi buyutillah. Kita tamak anak kita dengan rumah Allah. Yang ni anak kita nak asuh mari ke masjid. Bi buyutillah ail masjid. Kena didik mek tak lagi hello lagi mek dia umur 5 tahun lagi. Dia pandai beza. Kalau mari masjid tak ada kemak apa dah lah. 7 tahun mulai. Jangan heret mari sekali kita ke masjid. Kita mari masjid heret anak kita mari.
Heret anak kita mari. Nak kali. Tu dia panggil tamak anak kita dengan masjid, dengan buyutillah. Barulah berjaya ni orang panggil hilang patah tubuh berganti. Bila kita kembali ke rumah, anak kita mari masjid. Maka dia ada mari masjid, jakoh kaki kanan, jakoh kiri, dengan sahabat kau kita ada, kita heret dia. Dia mari, kita tak ada dah. Hala duk siapa? Hala duk siapa? Kita tak ada dah. Dengan sahabat kita, dia mari masjid, sahabat kita dah heret. Ni ibu bapa ini kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat keempat, Rabtul waladi bi zikrillah azza wa jalla. Tamak anak kita dengan zikir. Lepas semaya ikutlah pagi ke petang ke kita nak ajar dia zikir. Baca gini tak ada, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikutlah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar. Kita ajar habis subhanallah. Kita sebut alhamdulillah, nama dia tahmid. Allahu akbar, nama dia takbir. La ilaha illallah, nama dia tahlil. Kita ajar. Kita mari masjid, kalau kita semaya di rumah pun kita berzikir. Anak kita tengok, tiru kita. Ni lah panggil tamak anak kita dengan berzikir. Pandai subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir lagi. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu istighfar. Tu mana Allahumma salli ala Muhammad. Tu selawat. Ajar lagi belakang sikit sekarang. Kita lah kena ajar. Ni orang panggil, hendaklah kamu tamak anak kamu dengan zikrillah. Basah lidah kita dengan sebut nama Allah. Basah anak kita sebut nama Allah. Biasa gatik lidah anak kita tu sebut nama Tuhan tiap-tiap lepas semaya. Sikit sekali pun tak apa. Sikit sekali tak apa dah. Zikir. Ni ya sunat baca derah ni supaya nak demo tiru. Awak anak kita, anak murid. Kalau tak guru, anak murid. Supaya nak demo tiru. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah, la ilah. Derah supaya nak demo tiru. Kenapa deh? Yang kelima, rabtul waladi bin nawafili. Ikat anak kita mengerjakan perkara sunat. Kita hajar kata sikit sekarang hajar suruh mengerjakan perkara sunat. Kita mari masjid, masuk mari Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah ya Tuhanku, buka olehmu bagi aku akan pintu-pintu rahmat. Masuk mari sunat tahiyat masjid. Semaya sunat tahiyatul masjid. Tahja anak kita semaya tahiyatul masjid. Piye ni matahari nak semaya sunat isyraq. Matahari segala sunat duha. Hajar. Tamrin panggil latih. Ni lah orang panggilnya pok hajar anak. Asuh akan anak ya apa ni jadi maulad. Supaya anak menjadi anak waladun salihun. Ya da'u lahu. Anak hak turut hari tak ajar ni lah orang panggil anak ya boleh kita tupai. Waktu kita duduk di alam barzah kita boleh tupai siapa bonah pada kita. Anak hak kita ada asal dengan siapa jadi soleh. Mengerjakan perkara sunat. Nak ajar. Mek dah halau lagi. Ya ke sekali rabtul waladi bi muraqabatillah taala. Tinggi sikit. Kita tamak anak kita muraqabah. Hati dia saat itu mengitai-ngitai kepada Allah. Hati dia tu ingat kepada Allah. Muraqabah ni mengitai kepada Allah. Muraqabah iaitunya tidak adalah kita ingat kepada muka lain, mereka ingat kepada Allah. Mengitai-ngitai hati sentiasa diingat kepada Allah. Ni tinggi sikit bila kita semaya. Tidak ada yang melihatkan kita malaikat Allah Taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Ada itu. An ta'budallah bahawa akan ibadat akan Allah ka'annaka tarahu seolah-olah akan tengok. Tengok akan mu tu. Kita semaya seolah-olah Tuhan dak tengok kita.
Dengan maksud sini dengan khusyuk dan tawaduk. Ikhlas, khusyuk, tawaduk. Ajarlah ke. Bila kita tamak anak kita, tamak ni, tamak anak dengan ibadah, tamak anak dengan pandai baca Quran, tamak anak kita rajin mari masjid, tamak anak kita dengan rajin zikir, tamak anak kita rajin mengerja perkara sunat, tamak anak kita ingat hati dia kepada Allah Taala kata. Maka berjayalah, barulah anak kita saat ni dinamakan dia waladun salih. Bukan mudah sangat anak soleh pun. Bila ibu bapa tak kuasa, hatta pergi ponok, tak pergi ponok. Guru ponok, ulama ponok lah mengasuhkan anak kita menjadikan anak yang soleh. Nampak lagi? Tengok tu. Duduk sekali dengan orang buat ibadat. Maya jemaah tak putus. Baca Quran. Berzikir pagi dah petang. Ponok lagu tu. Ni asal tu lagu tu. Baik tak ada lagi zaman mana. Ratus-ratus tahun mari dah. Berzikir lah. Berzikir sampai matahari naik. Baca Quran nak hari, tengah hari lagi, malam lagi. Tu dia. Suk-suk ada semaya tengah malam. Tu hati tinggi sikit tu. Dah semaya tengah malam, tengah semaya tahajud orang panggil di pondok, setengah daripada pondoknya awal panggil bangun tahajud ke 3:30. Ada. Ni dia ada Rabtul waladi bimuraqabatillah ni situ dah. Iaitu bangun tahajud semaya tengah malam. Awal orang panggil. Lagu itulah pondok. Tarbiyah pondok lagu ni. Tak ada sekolah tak ada. Pondok lagu ni lah. Habis. Ingat deh. Ni lah bagi kita ni sebagai bapa ya sebenar sungguh. Bila kita boleh anak, maka anak tu lah dapat tolong kita. Waktu kita duduk di alam barzah. InsyaAllah. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadilah anakku bagaimana dia yang dapat ditamatkan dengan tamat ni. Hendaklah akan menjadikan anakku yang ditamatkan dia tamat ni. Mudah-mudahan berjaya. Aku dengan sabar aku asuh anakku, aku tamat anakku urat tali ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kata musannif rahimahullahu taala, dan bermula hikmah pada menyaringkan setengah semaya dan memerlahankan setengahnya semaya itu. Hikmah ni satu perkara yang tak siapa tahu melainkan Allah. Hikmah ataupun rusia itulah ya. Ya katanya dan bermula hikmah, bermula rusia pada menyaringkan, pada baca derahkan setengah semaya dan memperlahan malaknya gitu, dan memperlahankan mengkohorkan setengahnya tengah semaya itu. Apa hikmah? Semaya itu ada hak baca derah, ada hak baca kohor. Maya mengorek, maya isya, maya subuh baca derah. Maya zuhur, maya asar baca kohor. Gitu. Maya ngorek 2 rakaat mula derah, rakaat ayat ke kohor. Isya 2 rakaat mula derah, 2 rakaat ayat ke kohor. Apa hikmah? Tu hikmah. Tak tahu tu dia. Dan bermula rusia hikmah pada menyaringkan setengah semaya dan memperlahankan akan setengah semaya itu gini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
Tekah masa dia ada hidup itu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telah menjauharkan, telah menderahkan dengan baca enyo pada segala semaye. Pada segala semaye nyo lagi tu. Nabi tekah zaman dia duduk di Madinah tu lah. Dia semaye, dia menjaharkan, membaca derahkan dengan baca enyo pada segala semayenya. Nabi baca derah belakang. Tak ada langsung hak kau mula-mula awal-awal. Nah, mula-mula semaya itulah, mula-mula diperintah suruh semaya. Tu Nabi baca derah belakang. Tu dia. Menjaharkan, menderahkan dengan baca enyo pada segala semayanya. Dan segala orang yang kafir itu, dan adalah segala orang kafir itu menyupohkan akan orang yang menurunkan akan dia. Menyupohkan kata huduh-huduh tu supoh. Kata huduh-huduh puak kafir pada masa tu. Kata huduh-huduh supah ni mana kata huduh-huduh tak sedap dengar di telinga. Nabi mula-mula dia baca derah belakang, baca derah. Tak ada langsung pak baca kau. Sebab itulah dengan sahabat Nabi baca derah belakang itulah menyupah oleh segala kafir, menyupahkan akan orang yang menurunkan akan dia. Siapa orang yang menurun ni? Yakni Allah. Yakni Allah Taala. Puak kafir pakai supah Tuhan. Supah kata sedap-sedap, kata huduh-huduh ke Tuhan. Tuhan lah yang menurunkan akan ayat Quran. Supah, puak kafir supah akan orang yang menurunkan akan dia. Siapa orang yang menurun? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Puak kafir pakai supah Tuhan. Dan orang yang diturunkan atasnya, supah orang hak terima Quran tu, iaitu Quran turun ke siapa? Turun ke Muhammad. Allah yang menurun, orang hak terima turun sana itu Muhammad. Kalau itu orang kafir supah Tuhan, supah Nabi Muhammad. Pakai supah, pakai kata huduh-huduh, buat kafir. Oh kafir. Maka lalu itulah maka diturunkan Allah akan firman-Nya. Nak boleh turun ayat ni. Dia panggil asbabun nuzul. Nabi mula-mula baca derah belakang, tak ada langsung pak baca kau. Tak kalau Nabi baca derah, puak kafir tu supah ke Tuhan, supah ke Nabi. Supah orang yang juru menurun, supah orang hak terima turun. Yang juru menurun Allah, yang terima turun Nabi Muhammad. Supah kata sedap-sedap. Lalu itulah Tuhan turun ayat ni. Maka diturunkan Allah akan firman-Nya, wala tajhar bisalatika wala takhafat biha wabtaghi baina zalika sabila. Artinya jangan engkau nyaringkan. Betul ayat ni. Sebab asbabun nuzul, sebab tu ayat wala tajhar ni. Bukan orang kafir dia supah Tuhan, supah Nabi Muhammad. Jangan engkau nyaringkan, jangan engkau baca derahkan dengan baca enyo. Jangan engkau nyaringkan dengan baca enyo di dalam semayamu itu. Jangan engkau nyaringkan dengan baca enyo di dalam semayamu itu sekelilingnya. Semayamu 3 rakaat jangan baca habis lah. 4 rakaat semayang jangan baca derah belakang lah. Baca koho gatik, baca derah gatik. Tu maksudnya. Jangan engkau nyaringkan dengan baca enyo di dalam semayamu itu sekelilingnya, belakangnya. Dan jangan engkau perlahankan dengan dia sekelilingnya. Jangan engkau baca koho habis. Baca koho habis pun jangan. Semua semayamu baca koho belakang. Jangan juga. Semua semayang jangan baca derah belakang. Tak boleh juga. Bagi-bagi tu. Maksudnya kena bagi-bagi. Tuan larang belakang. Belakang tak boleh. Nyaring belakang tak boleh. Koho belakang pun tak boleh. Bagi. Dan jangan engkau perlahankan dengan dia dengan baca sekelilingnya. Sekali baca tu. Dan tuntut olehmu antara yang demikian itu akan jalan.
Dan tutup, hendaklah kamu tutup antara yang itu di celah tu, di celah tu. Yang ni nyaringkan olehmu akan setengahnya dan perlahankan setengahnya. Tu maksudnya. Yang ni hendaklah kamu semaya mu 4 rakaat, mu baca derah 2 rakaat, mu baca qahar 2 rakaat. Kalau 3 rakaat ngorek, mu baca derah 2 rakaat, baca qahar 1 rakaat. Subuh, subuh baca derah belakang, tak apa. Deh. Tengah hari tak boleh. Oh, orang pakai ramah belakang tak ada apa tu. Orang duk dengan pan puak kape dia belakang, mu baca qahar jadi. Zuhur dengan asar. Tu maksudnya deh. Dan tutup olehmu antara yang mereka itu akan jalan. Apa maksud sini? Yakni nyaringkan olehmu akan setengahnya dan perlahankan setengahnya. Dan hikmah ditutupkan perlahan-lahan pada semaya zuhur dan asar. Itu tu bukan dan tu. Fikir tu. Dan hikmah ditutupkan perlahan-lahan pada semaya zuhur dan asar itu dari kerana la'alla sawak dan tu tak ada. Tepat dan tu kata itu. Dan bermula hikmah Rusia ditutupkan perlahan-lahan pada semaya zuhur dan asar. Apa hikmah? Asar dengan zuhur ni balik sarang suruh qahar belakang. Tahu derah langsung zuhur dengan asar. Apa hikmah? Dia kata gini, dari kerana hikmahnya dari kerana bahawasanya segala mereka itu segala kafir, mereka itu rujuk nak kafir. Bahawasanya segala mereka itu segala puak kafir itu berjaga, tak ada pia tidur di dalam waktu 2 itu. Waktu zuhur dengan waktu asar, puak kafir tak ada pia tidur. Tak ada pia qailulah. Ya, disunatkan tidur tengah hari ni kerana nak bangun sembahyang tahajud tengah malam. Puak kafir dak dah pakai dia duk mabuk. Tak ada pia tidur, pia zuhur dengan asar. Tengah hari tak ada pia tidur. Ada pun orang Islam sunat qailulah, sunat tidur waktu tengah hari. Baik pukul 11 ke matu tidur, sunat tidur panggil qailulah supaya kita nak jaga oleh malam pula. Buat ibadah. Orang kafir tak ada langsung waktu qailulah. Sebab itulah hikmahnya semua baca kerana orang pandai pia itu puak kafir tak ada pia tidur. Kemah. Tu hikmah dia panggil. Nampak deh. Dari kerana bahawasanya segala mereka itu berjaga di dalam waktu 2 itu, waktu asar dengan waktu zuhur. Dan dinyaringkan baca enyo pada waktu maghrib. Hikmah dinyaringkan baca enyo pada waktu maghrib. Apa hikmah? Maksudnya bermula hikmah dinyaringkan baca dibaca derah pada waktu maghrib itu baca derah. Kerana berbimbang mereka itu, kerana berbimbang bergaduh mustarilun bang ni. Kerana berbimbang mereka itu kafir dengan kerjaan baginya di dalam waktu itu. Kerana mereka itu duk gaduh. Bergaduh biar ngorek tu bergaduh buat apa dah. Biar tu keconcang lalu. Kerana berbimbang bergaduh buat kafir dengan kerjaan baginya, kerjaan dia. Kutu kau ni pian tu. Tadi. Pian ngorek tu lah bergaduh sangat. Qaimat Allah buat dia. Lalu itulah disunat ke baca derah. Di dalam waktu itu. Dan dinyarikan pada waktu isya dan bermula hikmah dibaca derah pada waktu isya dan subuh kerana waktu itu tidur segala mereka itu. Mereka waktu akad tidur belakang. Boleh baca derah. Waktu tidur beda. Punya isya tu tidur dah. Punya subuh kau sangat tidur lagi. Sebab itulah dinyaringkan pada waktu itu. Ni hikmah. Hikmah dibaca derah pada waktu isya. Waktu isya tak ada sangat. Derah setengah, kau setengah. Punya subuh baca derah belakang. Kerana mereka itu duduk tidur. Habis.
Dan dinyaringkan pada jemaah dan 2 hari raya, dan dinyaringkan pada waktu mana dinyaringkan pada jemaah dan 2 hari raya, dari kerana bahawasanya keduanya iaitu sembahyang raya, sembahyang jemaah didirikan di dalam Madinah, didirikan di dalam mana? Didirikan di dalam Madinah, didirikan di dalam tempat besar lah, Madinah. Maka segala kafir tak kala itu tiada mempunyai kekuatan. Madinah ni, Madinah Mekah ni. Kerana bahawasanya keduanya sembahyang hari raya, sembahyang jemaah pada masa Rasulullah dah didirikan di dalam Madinah. Maka segala kafir tak kala itu tiada mempunyai kekuatan. Tak ada kekuatan. Tak ada gagah, tak ada orang lah. Iaitu maknanya tak ada pembatuan, tak ada. Maknanya pada masa tu. Tak ada masa kafir duk dah lah, kafir Madinah ni. Iaitu Fuk Khazraj, Bani Aus, macam-macam lah. Bani itu ada di Madinah. Habis tu hikmah. Dan barang siapa meninggalkan akan suatu daripada segala sunnah dan menyahjanya, wallahu a'lam, kata dan barang siapa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hikmah bittaqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.